Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya, Dion Dailan bin Dachri, daripada program PPISMP BMSK2, ambilan Ogos 2025 sehingga Julai 2030. Di dalam video ini, saya akan membincangkan konsep guru berjiwa pendidik, aspirasi, dan hala tuju pendidikan di Malaysia, serta bagaimana aspirasi ini dapat melahirkan sikap, kesan, dan intelek seseorang guru dalam membimbing murid-murid. Terlebih dahulu, saya ingin berkongsi tentang profil diri saya. Saya berasal daripada daerah Beluran Negeri Sabah. Cita-cita saya adalah menjadi seorang guru yang mampu menjadi inspirasi kepada murid-muridnya. Saya percaya bahawa pendidikan bukan hanya sekadar menyampaikan ilmu pengetahuan, tetapi pendidikan juga merupakan satu amanah untuk melahirkan insan yang berilmu, berakhlak, dan berkepribadian mulia. Tanpa membuang masa, saya akan memaparkan grafik dan mari kita bincangkan bersama. Seorang guru bukan sekadar mengajar di hadapan kelas, tetapi menyentuh hati dan membina masa depan generasi. Baik, apabila kita menyebut tentang guru berjiwa pendidik, kita sebenarnya sedang membicarakan tentang satu konsep yang sangat mendalam. Istilah ini bukan sekadar merujuk kepada profesi perguruan, tetapi lebih kepada roh dan semangat yang tertanam dalam diri seorang pendidik. Seorang guru berjiwa pendidik bukan hanya menyampaikan ilmu daripada buku teks, tetapi menyampaikan kasih sayang, keprihatinan, dan nilai kemanusiaan yang tinggi. Yang pertama, pengertian dan jiwa seorang pendidik. Pada asasnya, guru berjiwa pendidik bermaksud seorang guru yang melaksanakan tugasnya dengan penuh keikhlasan, kasih sayang, dedikasi, dan semangat juang yang tinggi. Mereka bukan hanya menyampaikan ilmu di bilik darjah, tetapi turut menjadi inspirasi pembimbing dan pembentuk sahsia murid. Jiwa pendidik ini lahir daripada niat murni untuk melahirkan insan berguna kepada agama, bangsa, dan negara. Seorang guru yang benar-benar mempunyai jiwa pendidik akan sentiasa peka terhadap perubahan zaman dan keperluan muridnya. Mereka memahami bahwa setiap murid adalah unik, yaitu berbeza latar belakang, kemampuan, dan kepribadian. Seterusnya, ciri-ciri guru berjiwa pendidik. Terdapat beberapa ciri penting yang mencerminkan seorang guru berjiwa pendidik, antaranya ikhlas dalam mendidik. Seorang guru berjiwa pendidik melaksanakan tanggung jawab bukan untuk nama atau pujian, tetapi kerana menyedari besarnya amanah yang dipikul. Keikhlasan ini dapat dilihat melalui kesungguhan mereka mengajar walaupun berdepan cabaran. Yang kedua, penyayang dan prihatin. Guru seperti ini sentiasa mengambil berat tentang kebajikan, emosi, dan perkembangan murid. Mereka memahami bahawa sesetengah murid datang ke sekolah dengan pelbagai masalah peribadi. Maka, guru berjiwa pendidik bukan sekadar mengajar, tetapi juga mendengar, memahami, dan memberi sokongan moral. Yang ketiga, menjadi teladan dan contoh yang baik. Murid bukan hanya belajar melalui apa yang diajar, tetapi juga melalui apa yang mereka lihat. Oleh itu, seorang guru yang berjiwa pendidik akan menjaga tutur kata, adab, dan tingkah laku supaya boleh dicontohi oleh anak murid. Yang keempat, sentiasa belajar dan berinovasi. Dunia pendidikan sentiasa berubah. Oleh itu, guru berjiwa pendidik tidak selesa berada dalam zon selesa. Sebaliknya, mereka terbuka menerima perubahan, menggunakan teknologi, dan mencari kaedah pengajaran yang menarik supaya pembelajaran menjadi lebih berkesan. Yang kelima, bersemangat dan sabar. Mendidik bukan kerja mudah. Ia memerlukan kesabaran yang tinggi kerana setiap murid mempunyai keupayaan yang berbeza. Seorang guru berjiwa pendidik sanggup mendidik murid yang lemah tanpa rasa jemu,
malah menjadikannya sebagai satu cabaran untuk terus memperbaiki kaedah pengajaran. Yang ketiga, peranan guru berjiwa pendidik dalam membina generasi. Seorang guru berjiwa pendidik berperanan besar dalam membentuk masa depan negara. Pendidikan bukan sekadar melahirkan individu yang pandai membaca dan mengira, tetapi melahirkan warga negara yang berakhlak mulia, bertanggung jawab, dan berfikiran matang. Yang keempat, contoh dan realiti dalam dunia pendidikan. Sebagai contoh, kita sering mendengar kisah tentang guru yang sanggup berkorban masa, wang, dan tenaga demi memastikan murid tidak tercicir. Ada pula guru yang sanggup mengajar secara percuma selepas waktu sekolah. Ada yang membeli keperluan asas untuk murid yang susah, dan ada juga yang menjadi tempat luahan perasaan murid. Seterusnya, saya beralih kepada aspirasi dan hala tuju pendidikan di Malaysia. Sistem pendidikan di Malaysia mempunyai hala tuju yang jelas untuk melahirkan model insan berkualiti. Sistem pendidikan Malaysia berpaksikan beberapa dasar utama yang menjadi panduan kepada semua pihak dalam sektor pendidikan. Yang pertama, Falsafah Pendidikan Kebangsaan, FPK. FPK menegaskan bahawa pendidikan ialah satu usaha berterusan untuk membentuk insan yang seimbang dari segi intelek, rohani, emosi, dan jasmani. FPK bermaksud, murid bukan sekadar perlu pintar dalam akademik, tetapi murid juga perlu mempunyai nilai moral, sahsia baik, dan pegangan agama yang kukuh. Falsafah ini menjadi teras utama sistem pendidikan negara bagi melahirkan warga negara berilmu, berakhlak, dan bertanggung jawab. Yang kedua, Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia, PPPPM, merupakan strategi jangka panjang untuk memperkukuh sistem pendidikan. Antara fokusnya ialah melahirkan murid berfikiran global, meningkatkan kemahiran abad ke-21, menyediakan akses pendidikan berkualiti kepada semua pelajar. Pelan ini juga memberi penekanan kepada penggunaan teknologi, kebat, serta memperkasakan peranan guru sebagai ejen perubahan dalam bilik darjah. Selain itu, Matlamat Pembangunan Lestari, SDGs. Aspirasi pendidikan Malaysia turut selari dengan Matlamat Pembangunan Lestari yang digariskan oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Fokus utamanya ialah pendidikan berkualiti untuk semua tanpa mengira latar belakang. Hal ini bermakna sistem pendidikan negara menekankan kesamarataan peluang dan memastikan tiada murid yang tercicir, termasuk golongan luar bandar, miskin atau berkeperluan khas. Tambahan pula, pendidikan sebagai teras kemajuan negara. Secara keseluruhannya, aspirasi ini bertujuan melahirkan warga negara berilmu, berakhlak, dan berdaya saing dalam dunia moden. Pendidikan menjadi pemacu kepada kemajuan ekonomi, perpaduan sosial, dan kestabilan negara. Guru memainkan peranan penting sebagai penggerak utama dalam menjayakan hala tuju ini. Bukan sekadar mengajar, tetapi membentuk peribadi dan masa depan murid. Secara ringkasnya, aspirasi pendidikan Malaysia berasaskan FPK, PPPM, dan SDGs mempunyai matlamat yang jelas, iaitu membentuk insan seimbang, berakhlak, dan mampu menghadapi cabaran global. Seterusnya, kita beralih kepada implikasi aspirasi terhadap pembentukan guru berjiwa pendidik. Aspirasi pendidikan negara seperti yang digariskan dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan, Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia, dan Matlamat Pembangunan Lestari memberi kesan yang sangat mendalam terhadap cara seorang guru bekerja, berfikir, dan mendidik. Aspirasi ini bukan hanya menuntut keberkesanan akademik, tetapi menekankan pembangunan insan secara menyeluruh. Inilah yang menjadi asas kepada pembentukan guru berjiwa pendidik. Yang pertama, guru sebagai pembimbing dan pendorong. Aspirasi pendidikan negara menuntut guru memainkan peranan sebagai pembimbing dan pendorong. Guru bukan hanya sekadar menyampaikan fakta, tetapi membimbing murid ke arah membina pemikiran kritikal, sahsiah mulia, dan jati diri yang kukuh. Seorang guru berjiwa pendidik memahami bahawa setiap murid datang dari latar belakang yang berbeza. Ada yang cemerlang, ada yang sederhana, dan ada yang memerlukan perhatian yang lebih. Oleh itu, guru harus berperanan sebagai pembimbing yang mendengar, memahami, dan membimbing dengan empati, bukannya menghukum atau membeza-bezakan. Peranan guru sebagai pendorong juga sangat penting untuk membina keyakinan diri murid.
Kadang-kadang, satu kata semangat daripada guru boleh menjadi pencetus perubahan besar dalam kehidupan pelajar. Selain itu, guru sebagai pemangkin nilai murni dan akhlak terpuji. Aspirasi pendidikan negara menekankan pembangunan insan seimbang. Justru, guru berperanan sebagai pemangkin nilai murni dan akhlak terpuji. Guru bukan hanya mendidik dengan kata-kata, tetapi menjadi teladan melalui perbuatan dan kepribadian. Murid belajar bukan sekadar melalui buku teks, tetapi melalui apa yang mereka lihat setiap hari, yaitu cara guru bercakap, bertindak, menghormati orang lain, serta menyelesaikan masalah. Guru yang berjiwa pendidik akan menyemai nilai hormat, kasih sayang, tanggung jawab, toleransi, serta semangat cintakan negara. Dengan cara ini, guru bukan sahaja mendidik pelajar untuk cemerlang dalam akademik, tetapi membentuk mereka menjadi manusia berakhlak dan berpribadi mulia, seiring dengan matlamat falsafah pendidikan kebangsaan. Tambahan pula, guru sebagai penyampai ilmu abad ke-21. Dalam dunia global yang pantas berubah, aspirasi pendidikan negara menuntut guru menjadi penyampai ilmu abad ke-21. Ini bermaksud guru mesti sentiasa berinovasi, kreatif, dan celik teknologi. Pembelajaran pada hari ini tidak lagi terhad kepada papan hitam dan kapur. Guru perlu menguasai kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi, menggunakan pelbagai platform digital, aplikasi pembelajaran interaktif, dan pendekatan moden dalam PDPC. Sebagai contoh, guru boleh menggunakan kuis interaktif dalam talian, persekitaran pembelajaran maya, atau pendekatan project-based learning untuk meningkatkan minat murid. Guru berjiwa pendidik tidak takut perubahan, malah mereka menyambut cabaran dengan semangat kerana mereka tahu bahawa dunia murid hari ini sangat berbeza daripada dahulu. Di samping itu, guru sebagai pembentuk generasi masa depan. Guru berjiwa pendidik merupakan arkitek masa depan negara. Murid hari ini adalah pemimpin, jurutera, doktor, usahawan, dan pendidik pada masa hadapan. Oleh itu, guru bukan sahaja mendidik murid untuk lulus peperiksaan, tetapi juga untuk menjadi warga negara yang mampu menyumbang kepada masyarakat dan negara. Peranan ini memerlukan guru untuk membentuk pemikiran terbuka, melatih kemahiran komunikasi dan kepimpinan, serta memupuk semangat patriotik dan tanggung jawab sosial. Inilah sebabnya mengapa guru dianggap ejen perubahan masyarakat. Hal ini kerana melalui tangan merekalah lahirnya generasi masa depan yang berkualiti. Guru sebagai individu yang sentiasa memperbaiki diri. Yang kelima, aspirasi pendidikan negara juga memberi kesan kepada sikap guru terhadap pembangunan profesional diri. Seorang guru berjiwa pendidik tidak akan berpuas hati dengan ilmu sedia ada. Mereka sentiasa berusaha untuk meningkatkan kemahiran mengajar dan mendidik, menyesuaikan diri dengan teknologi baharu, memahami keperluan murid semasa, dan mengembangkan diri sebagai seorang insan. Mereka juga sedar bahawa ilmu dan keikhlasan berjalan seiring. Guru yang baik bukan hanya cekap mengajar, tetapi juga mendidik dengan hati. Sebagai menutup tirai perbincangan di atas, jelaslah bahawa aspirasi pendidikan negara memberi kesan langsung terhadap cara seorang guru mendidik dan membina pribadi murid. Guru perlu menjadi pembimbing, pemangkin nilai murni, penyampai ilmu abad ke-21, pembentuk generasi masa depan, dan individu yang sentiasa memperbaiki diri. Dengan adanya guru yang berjiwa pendidik, aspirasi pendidikan negara bukan sahaja boleh dicapai, malah mampu melahirkan generasi yang cemerlang yang membawa Malaysia ke arah negara maju dan sejahtera. Kesimpulannya, guru berjiwa pendidik menjadi tunjang kepada kemajuan sistem pendidikan di Malaysia. Guru bukan hanya sekadar menyampaikan ilmu pengetahuan, tetapi guru juga bertanggung jawab untuk membentuk sasya dan masa depan generasi akan datang. Saya percaya bahawa dengan menjiwai peranan ini, kita bukan hanya sekadar dapat melahirkan murid yang cemerlang akademik, tetapi kita juga dapat melahirkan murid yang seimbang, bertanggung jawab, serta mampu memajukan negara. Sekian, terima kasih.